Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Fuzi, Dr. Bat, Tuan Haji yang berkongsi dengan perkongsian yang sangat bermakna untuk kita sama-sama meletakkan cerita itu dalam perspektif kita semua, sama ada yang sudah berpeluang ataupun yang bakal menyusul lah sebagai tetamu Allah SWT. Saya sendiri pun mengerjakan haji masa zaman student dulu kan, masa belajar di Jordan, pergi naik bas kan, 24 jam perjalanan menyeberangi padang pasir itu. Lepas tu tak pergi dah, lama tak pergi, dan orang jemput, suruh jadi mutawif, temankan rombongan free of charge, orang nak sponsor, tapi tak pernah dapat. Sampailah akhirnya saya tukar doa saya lah kan. Selalu doa, ya Allah nak pergi haji. Akhirnya saya tukar, nak pergi umrah, haji insya-Allah dengan isteri saya belum pergi, saya dah pernah pergi. Akhirnya saya tukar doa saya. Saya kata, ya Allah, jemputlah saya pergi ke rumah kamu kan. Selama ni kita doa, ya Allah murahkan rezeki dah murah dah kan, dah ada kemampuan, tapi tak sampai orang nak bawa free of charge pun tak boleh pergi juga. Akhirnya saya tukar doa, saya kata, ya Allah tolonglah jemput saya jadi tetamu, jemputlah aku jadi tetamu kamu. Dan barulah dengan izin Allah SWT 2 tahun lepas dapat pergi haji pula umrah backpack sebab kami bertolak pada hari Sabtu, mesti balik pada hari Sabtu sebab Isnin final exam untuk masters lah kan. So masa revision week tu pergi sendiri. Dan setiap orang yang pergi ke Mekah ini akan pulang dengan banyak reflection untuk melihat dan meninjau dan nampak balik simplicity kehidupan kita, bahawa kehidupan ini boleh diringkaskan dengan ringkasan yang sangat pendek, bahawa ia bermula daripada satu titik, dia berakhir dengan satu titik, dan adakah kita telah menyambung titik itu dengan betul kan Dan mudah-mudahan haji yang mabrur, dan bagi yang belum pergi, Allah permudahkan mudah-mudahannya untuk menjadi tetamu Allah SWT. Saya topik bergaji lah nak cerita topik sambung lagi. Harapnya yang semalam tu dapatlah disedut dan diproses menjadi bahan-bahan berfikir untuk merancang sesuatu untuk diri kita dan anak-anak. Semalam kita bicara tentang benda yang agak di dalam otak kita, dalam kepala kita, because it's about the idea of knowledge sebagai orang Islam. Hari ini kita nak keluar daripada kepala kita, kita nak pergi kepada dunia kecil yang Allah amanahkan kepada kita, iaitu keluarga, khususnya anak-anak. Bila saya sebut keluarga tu, yang husband and wife punya topik tu tak ada kot lah pagi ni maknanya yang tu satu cabang yang lain, tapi nak fokusnya ialah kepada pendidikan anak-anak. Dan bila nak sebut tentang pendidikan anak-anak, saya memposisikan diri saya dengan yang paling munasabah, iaitu saya bukanlah orang yang terbaik untuk bercakap tentang pendidikan anak-anak sebab tuan-tuan dan puan, abang-abang, kakak-kakak ada anak yang lebih senior. You've gone through lots of experiences, tapi yang saya nak kongsikan ini adalah kombinasi di antara sedikit ilmu dan maklumat, pengalaman peribadi sedikit, dan mengendalikan anak orang yang beribu-ribu dalam program dan akhirnya dirumuskan menjadi sebuah sekolah yang kami gerakkan semenjak 3 tahun yang lepas. Saya minta kebenaran untuk bercerita, dan ceritanya ada elemen-elemen yang
agak sensitif sedikit dengan cabaran kita masing-masing dalam kehidupan, tapi saya harap kita semua dapat relate cerita itu dengan hati yang tulus untuk melihat apakah mesej yang terkandung di dalamnya. Ya. Apa punya cerita, padahal banyak dah cerita, tiba-tiba nak minta kebenaran cerita pula kan. Tapi cerita ni dia lain sikit lah. Sebab saya berada di luar negara daripada 1993 sampai 2004, dan pengalaman saya semasa duduk di Belfast, Northern Ireland in 2001, 2002, pada masa itu adalah sebagai imam di Belfast Islamic Center, sebagai Minister of Religion. Masa itu anak baru seorang, dan selepas saya kahwin pada tahun 2001. Sebulan lepas kahwin, bekerja sepenuh masa sebagai imam dan ditauliahkan untuk mengakad nikahkan orang. Kita baru je menikah sebulan, kena akad nikahkan orang. So saya mengakad nikahkan orang, saya pakai baju Melayu kat Belfast tu, saya pakai sampin kenduri kahwin saya lah. So kadang-kadang saya lebih bergaya daripada daripada pengantin yang saya nikahkan kan. Dan bila kita nikahkan orang, kita bukan hanya nikahkan orang, tapi orang bergaduh, laki bini, masalah rumah tangga pun datang ke masjid jumpa dengan saya. Because it was a huge shock kepada saya lah kan. Macam baru sebulan kahwin, nak kendalikan konflik rumah tangga orang yang 20 tahun kahwin kan ya. Kata you came to the wrong person. You scared me a lot kan with your story kan. Tapi pada masa itu saya plan nak stay selama mungkin lah di Ireland, sehinggalah bila saya mula menjalankan Belfast Islamic School. Belfast Islamic School dah ada, tapi saya take over daripada pentadbiran sebelumnya, dan saya mengajarlah, mengendalikan anak-anak Muslim community dekat around Belfast dan juga surrounding area. Dan pada masa itu saya jadi takut tengok anak-anak yang berada di sini. Apabila saya buat placement test, dia menakutkan saya lah. Sebab bila saya tanya kepada pelajar-pelajar, who teach you about God? Very simple question ya, daripada umur 5-6 tahun sampailah kepada 16, 15, dah ada yang berapa orang yang 17. Ramai yang jawab Jesus kan, teaches us about God. Saya, apa dia punya input dia ni kan ya? Sebab saya datang daripada Malaysia kan, ustaz Malaysia, belajar kat Jordan, suddenly kena lead the community, dan saya kena catch up cepat untuk belajar apa yang berlaku ni. Ya. Masalah paling besar saya pada masa itu, sajalah introduce sikit-sikit ni. Masa banyak ya, sampai pukul 1. Masalah paling besar saya ialah English lah ya. English, nak mengajar, nak mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi, nak bagi khutbah Jumaat ya. Kena pula Northern Irish English accent. Count on kan ya. Saya dah pening kepala dah masa tu. Tapi saya tak sempat untuk mengada-ngada lah. Mengada tu macam alah tak boleh lah kan. Tak sempat. You terus kena buat kerja. Tuan-tuan dan puan pernah tengok orang ketawa dalam khutbah Jumaat? Tak pernah kan ya? Khutbah Jumaat sangat membosankan ya. Khutbah Jumaat saya orang ketawa. Sebab English yang terlalu teruk lah. Ya. Nak mengajar tajwid anak-anak, tuan-tuan dan puan, macam mana nak ajar tajwid? When the dead nun meets cough. Terkejut budak-budak. What's the cause of death? Saya tak tahu nak jawab kan ya. Teruknya masa tu ya. Orang ketawa, tapi masa tu saya fikir satu je lah. Saya fikir saya lemah bahasa Inggeris. Adakah patut saya lemah bahasa Inggeris? Memang patut pun. Sebab saya bukan orang Inggeris pertama ya. Kedua, saya belajar, saya orang Melayu di Malaysia, belajar sekolah agama yang tidaklah fokus sangat pada bahasa Inggeris. Lepas tu belajar pula kat Jordan, 46 subjects, 3 out of 46 were only in English and the rest were all in Arabic. So kalau saya lemah bahasa Inggeris, memang patut lemah pun kan. Yang tak patut lemah ialah pelajar Malaysia yang belajar kat Belfast lah. Ya. So korang nak tahu lebih-lebih mirror your face. Cermin muka kau sendiri kan ya. Jadi bila saya kendalikan sekolah, ya Allah, pelik-peliknya pelajar ni kan. Saya suruh terjemahkan
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, translate. Freestyle, saya letak freestyle. Saya tak ada knowledge tentang education, pedagogi, curriculum, semua tak ada. Tapi terus bila jadi imam je, presiden masjid bagi saya kertas kosong A4. Saya dapat sponsorship daripada Al Maktoum Foundation Dubai, mereka yang bayar gaji saya. Imam presiden masjid bagi kertas A4 putih. Dia kata, Sheikh Hasri, dia kata, this is your job description. Kertas putih A4 lah. Anything, everything related to Islam will be your responsibility. Saya kata, you mean Islam which is the way of life? Saya tanya macam tu lah kan. So macam borderless kan, it can be anything. So start je jadi imam, mengimamkan solat 5 waktu, khutbah Jumaat, kena nikah kahwinkan orang, jadi pengetua sekolah, jadi Muslim chaplain dekat Queen's University Belfast, in charge untuk 2 penjara, Megabury dan Megligan penjara, 3 hospital, semua sorang-sorang. Ya? Macam nak gila buat kerja macam tu. Dan kemuncak dia masa saya menjalankan sekolah ni, pelajar jawab tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, there is no God but Allah and Abraham is the messenger of God. Lebih 10 orang jawab. Saya apa budak-budak ni kan? Pelik kepala saya. Kemuncak dia, saya bawa mereka pergi ke Zoo Belfast, program sekolah. Ada pelajar lah panggil saya, Amir Sab, come here. Ya. Saya pun datang, what? Ya. Look, it's our grandfather. Monyet Look, it's our grandfather. Saya jawab dalam bahasa Melayu, budak tu saya anak daripada Pakistan. Saya kata, nasib baiklah Tok Hang tak ada kat sini kan. Kalau tidak, kena lempang dia. What you saying? No, nothing. Saya kata macam tu kan. Jadi, balik daripada zoo tu, saya cakap pada orang rumah saya lah. Saya kata, that's it. Kita kerja sini, kita bertugas kat sini, maksimum bila anak sampai umur sekolah. Bila masuk je umur sekolah, we have to go back to Malaysia. Because I'm scared. Saya cakap macam tu lah ya. Tengok anak-anak di sini. That was my thought about education dan Islam here in the West, ya, kat Belfast ataupun juga dekat UK. Saya juga datang sekolah Yusuf Islam, ada urusan-urusan untuk masukkan pelajar, semua tu dapatlah exposure sikit-sikit. So 2004 mengejut balik ke Malaysia. Saya tak nak balik, tetapi family for the first time ever selepas 11 tahun tak balik, 11 tahun duduk kat luar, family suruh balik. Tak nak balik, nantilah dulu, relax dulu ya. Family hantar kakak abang ipar datang ke UK ya, dengan mission to bring us back home. Saya pun membesar-besarkan beberapa masalah lah. Actually kami ada loan yang belum selesai. Berapa loan? Adalah dalam RM25,000. Okey. Balik. Alamak, kena balik jugalah ya. Balik. Bila balik sangat terkejutlah. Mentally kita tak bersedia untuk balik. Dan bila balik ke Malaysia, saya buat macam-macam kerja. Saya kerja dalam motivasi, kerja dekat hospital Muslim chaplain dekat IJN, Institut Jantung Negara, ya, lebih kurang dalam 2 tahun. Dan cerita yang saya minta kebenaran nak cerita ni, berlaku 2 tahun selepas saya balik ke Malaysia. That was around 2006. Ceritanya, kalau bercerita lah, dia berkaitan dengan pendidikan anak. Jangan bimbang, slide tak bergerak. Ya. Pada satu hari, saya telah dipanggil oleh seorang datin melalui jirannya yang merupakan kawan saya. Datin ni minta saya datang ke rumah dia untuk berjumpa dengan 2 orang anaknya yang balik bercuti daripada UK. Ya, anak dia 2 orang. Ceritanya, datin ini dan suaminya Datuk, semasa anak sulungnya lelaki berusia 12 tahun dan adik perempuannya berumur 10 tahun, datin ni dapat kesedaran Islam. Dia macam nak cuba buat something lah. Maka dia masukkan anak-anak dia 2 orang ni ke sekolah tahfiz kat Malaysia. Masuk sekolah tahfiz. Keluar daripada international school, masuk sekolah tahfiz. So you can imagine lah ya. Daripada chicken chop, tukar kepada ikan jacket. Ikan cencaru tak buang kulit tu. Ya. Jadi budak 2 orang ni rebel. Buat perangai kat sekolah, mengamuk-ngamuk semua. Dan akhirnya ustaz dekat sekolah tahfiz rotan anak datin 2 orang ni.
Bila anak dia kena rotan, datin ni marah. Dia kata, saya hantar anak ke sekolah agama ni nak suruh jadi baik, tapi baru masuk 2 minggu dah kena rotan. Dan kerana dia tak puas hati dengan kejadian tu, rebound daripada itu, datin keluarkan anak dia 2 orang daripada sekolah tahfiz ni dan dimasukkan ke boarding school di England. Saya tak sebut di manalah di boarding school. At the age of 12 and 10. Saya tak tahu di manalah, private school ke. Saya rasa kalau belajar dekat universiti tak ada masalah. Pergilah universiti mana pun dekat UK ni, ada Muslim community, ada surau. Tapi kalau boarding school, at the age of 12 and 10, there might be the only Muslims Malay around that area. So macam mana nak survive lah. 2006 masa saya dijemput datang ke rumah datin ni, yang sulung sudah pun berumur 22 tahun dan yang perempuan berumur 20 tahun. Dan mereka sudah berada kat UK 10 tahun. Yang sulung dah habis Masters Chemical Engineering, yang nombor 2 dah selesai law, tengah nak buat chambering. Ceritanya datin ni dengan datuk tak boleh masuk dengan anak dia. Bergaduh, bertengkar je. Akhirnya panggillah Ustaz Rizal datang untuk mensalahgadukan anaknya. Salah gaduh lah, mencikabu lah, bibidi-bobidi ting. Selesai masalah kan Saya dapatlah gambaran tu. Okeylah pergi. Dan saya tak tahu nak what to expect. Saya pergi sajalah. Sampai di rumah Datuk dan Datin ni, Datuk dengan Datin keluar. Dia kata, thank you Ustaz for coming. So we don't want to be with you guys because I don't want my kids to feel anything embarrassed ke nak tanya soalan ke apa ke. So we just go to the mosque. We give you around 1 hour. Nanti lepas isyak nanti kami baliklah. Ustaz sembang-sembang lah dengan anak kami Okey, saya berdebar ni berdebar nak balik kan. Saya pun, mereka pergi ke masjid, saya dengan kawan saya tu, jirannya, masuk ke rumah. Anak sulung dia sambut, kami duduk. Lepas tu anak perempuan dia turun daripada atas. Casual, pakai t-shirt nak tidur kan. Lebih kurang lepas maghrib tu dah relax dah, pukul 8 lebih. Bila dia turun saya, dia terkejut. Macam tu lah. So, you are the holy man Tu ayat dia Itu ayat pertama dia So, you are the holy man Saya pula dengan lawyer buruknya kan. Saya kata Ultraman, Superman saya tahu. Holy Man saya tak tahu. Tu saya gelak-gelak je lah kan. Dia pun datang terus duduk dekat saya. So, what's you gonna teach us this evening? Dia tanya begitu Jadi saya jawab, saya tak ada apa-apa garis panduan lah masa tu Saya kata, actually I'm not coming here to teach you anything. Sebab mak dia selalu jemput ustaz datang rumah, mengajar ni, mengajar tu semua kan. Saya kata, I'm not coming here to teach you anything. It's just that your mum invited me to have a casual chatting with you guys. So if you have any questions, anything that you want to share, feel free to ask me. Dan kita cuba bincang lah. Oh, bagus, dia kata. Good, I have lots of questions to ask. Dia kata, nasib baiklah English oriented Kalau Nusantara oriented, senyap je, tak ada soalan. Saya pun tak tahu nak sembang apa, dia pun tak tahu apa, akhirnya balik kan nasib baiklah English oriented, suka tanya soalan. So bila dia tanya soalan, saya cubalah jawab kan. Jadi saya kata, okey, silakan. Dia tanya soalan, first soalan dia tanya saya. Dia kata, well, Ustaz, what do you think about wearing scarf? Dia tanya saya. I don't believe in wearing scarf and I will never wear scarf. Itu dia punya ayat pertama Saya macam, alamak, macam mana nak respon ni kan Takkanlah saya nak baca ke ayat Quran kamu tak pernah dengar ke surah An-Nur ayat 25 Nabi SAW sabda. Dia terima kan. Akhirnya saya yang syok sendiri. Banyak Quran dengan hadis aku hafal kan. Jadi masa tu saya teringatlah masa usrah-usrah dekat UK dulu tu ada orang bagi nasihat baca buku 7 Habits Highly Effective People Stephen Covey lupa pula, saya dah lama tinggal ni kan maknanya dengar untuk faham sebelum minta difahami saya sabar ni lah. Well, I don't think that's gonna be our first topic to be discussed. Kita KIV dulu soalan ni, you ask me another question, nanti kita revisit balik. Okay, fine. Dia kata, abang ni senyap je duduk api tu. Agaknya adik dia ni lawyer kot kan, maknanya lebih daring lah tanya soalan kan
My second question, why we have to pray 5 times a day? I'm not going to spend my time 5 times a day to sembayang. Lebih kurang macam tu lah, macam drama. Malam tu nanti dulu ya, mungkin pernah tengok. Jadi masa tu saya tak boleh nak jawab. Yang tu pun saya tak boleh jawab. Nanti dulu. Ya. Ustaz apa ni kan, semua soalan tak boleh jawab ni ya. Okeylah, my next question. Why can't we keep dogs at home? Itu soalan ketiga lah. Kenapa tak belancing kat rumah? Sampai abang dia yang senyap kat tepi tu menyampuk. Do you want to keep dogs at home? Dia tanya macam tu lah. Yes, why not? Man's best friend, cute, bagus apa semua kan. Kenapa tak boleh belancing? Saya memang tak boleh nak jawab. Saya kata, ada soalan lain tak? Saya tanya kan. Akhirnya anak datin ni dah geram kot ya. Tak apa jenis ustaz ya, semua kita nak jawab ni. Dia kata, what do you think about JICE? JICE. Kata, JICE apa? You know the religious authority? Oh, JICE. Saya ingat JICE apa tadi kan ya. Saya tanya kenapa, what's the issue? Dia marah sebab JICE telah menangkap seorang artis di kelab malam The Zouk Jalan Ampang. Actually bukan JICE yang tangkap, Jawi yang tangkap ya. Tapi sebab JICE lalu keluar media so semua pejabat agama ialah JICE ya. Seperti mana semua ubat gigi ialah Colgate dan semua mi segera ialah Maggi kan ya. Biar kurang macam tu jenama. Saya kata yang tu pun saya tak boleh nak jawab. Akhirnya habis tu kita nak bincang apa? Dia tanya begitu kan. Saya ambil tarik nafas sikit lah ya. Nafas ni saya kata, will you allow me to ask you question rather than you ask me? Kan? Dia kata tak apalah, tanyalah. Saya kata macam ni lah, maafkan saya ya, because I don't know you and I'm not sure what we should achieve at the end of the session, but I have few questions that I want to ask. It's not right or wrong, but it's your point of view. Ya, saya tanya dia, how you define yourself being a successful lawyer? Itu soalan yang saya tanya macam relax sikit. Fikah ni relax lah dulu kan ya. Kenal dulu kan. Agaknya dia geram dengan soalan saya. Dia kata, well, I will have my own firm and I will get millions of pounds per year, then I will define myself being a successful lawyer. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat dia kan. Jadi bila saya dengar begitu, saya kata, ada orang dapat millions of pounds per day and yet they are not happy. I don't think that is the answer, that the best answer that we can give. I reconcile. Saya rephrase balik soalan saya. What is your purpose of life? Saya tanya dia. What is your purpose of life? Bila saya tanya tu, dia marah. Dia kata, penting sangat ke nak why you ask me such question? Dia kata, tadi yang saya tanya ustaz tak jawab. Saya kata penting tak penting macam ni. Saya pun bagi gambaran lah. Let's say saya pergi ke stadium nak tengok perlawanan bola Selangor lawan Manchester United contohnya kan ya. Tiket paling murah RM500. Kita bayar, masuk dalam stadium. Dah ready dah ni nak memulakan perlawanan. Suddenly we discovered something is missing somewhere dekat tengah-tengah padang tu. Tak ada tiang gol. Tak ada tiang gol. Macam mana nak main bola tak ada tiang gol? Kalau main petang-petang tu bolehlah letak slipper ni. Ini Manchester lawan Selangor tak ada tiang gol. Paling kesian goalkeeper tak tahu nak berdiri kat mana kan. Lepas tu dia ketawa ya. Dia kata silly game. Sorry. Terus saya kata ataupun main golf tak tahu lubang kat mana. Kan? Pukul bola kejar. Lubang mana tak tahu. Lepas tu dia ketawa. Dia kata silly game. Saya kata main bola tak ada tiang gol, main golf tak tahu lubang kat mana. Kita kata silly game. And yet there are so many people in this life, hidup dia tak ada tiang gol, tak ada lubang golf. Dia tak ada matlamat. Apa yang nak capai? Sebab tu saya tanya soalan ni. Sebelum saya jawab soalan-soalan tadilah. Kemudian saya sambung lagi. Saya kata contohnya macam ni lah ya. I give you one analogy. Saya ada sebatang pen. Saya gunakan pen ini untuk menggantung frame gambar kat dinding. Saya letak pen, kemudian saya ketuk dengan hammer. Apa yang akan berlaku? Soalan tu macam memperbodohkan orang lagi. Apalah punya soalan, tak intelektual langsung ya. Apa ni? Ketuk pen dekat dinding. Apa yang akan berlaku pada pen? Pen pecah, rosak. Bila pen rosak, saya campak ke mana? Tong sampah. Bila pen duduk dalam tong sampah, orang panggil dia pen ke sampah?
Orang tak tanya dah RM50 ke, jenama Mont Blanc ke apa ke, tak ada dah. Duduk entong sampah, namanya sampah. Macam mana boleh pen jadi sampah? Very simple. Yang buat pen with a specific purpose. But then I misuse the pen and now the pen is broken. Dan bila pen rosak, pen jadi sampah. So yang buat manusia ada purpose. Dan kalau kita hidup dengan purpose yang salah, kita jadi sampah. Ya, kita rosak. Dan bila kita rosak, kita jadi sampah. Dan bila kita jadi sampah, itulah asal usulnya sampah masyarakat. Ya. Siapa sampah masyarakat? Jangan ada angkat tangan pula, saya. Itu bukan jawapannya ya. Siapa sampah masyarakat? Mak rempit ke, pengedar dadah ke, semua kita kata mereka sampah masyarakat. Bagi saya, mereka adalah orang yang tanpa mereka sendiri tahu, mereka mencari jawapan kepada what is the purpose and meaning of this life. Naik motor, ya, menerak kata tu, aku nak mati di jalan yang lurus katanya ya. Highway kan ya, menerak. So soalan saya baliklah, what is your purpose of life? Dia terus jawab, tapi saya selitkanlah, saya berikan perspektif. Soalan ni tak boleh tanya manusia. Ya, tak boleh tanya manusia dengan mudah. Kita tanya, apa tujuan hidup kamu? Nanti kalau kita tanya apa tujuan hidup kamu, ada manusia jawab, saya hidup untuk glamour. Ya, hidup untuk glamour. Sebab apa? Kalau tak glamour, tak ada makna hidup. Ya, glamour ni macam-macam lah. Ada orang glamour cara intellectual. Lepas first degree, ambil masters. Ya. Lepas habis masters, sambung PhD. Habis PhD, dapat gelaran doktor. Bagus tak jadi doktor PhD? Bagus. Saya tak bagus pula kan ya? Bagus. Tapi kalau orang panggil, Assalamualaikum Ustaz. Doktor Ustaz. Ya. Sebab baru lepas Viva. Ya. Yang tu problem. Ya. Sebab yang tu jadi doktor sebab nak glamour. Ya. Main seorang lagi pula pergi haji. Bagus kan pergi haji kan? Balik haji jadi haji dan hajah. Bagus jadi haji dan hajah. Bagus. Tapi kalau orang kata, Assalamualaikum Pak Mat. Haji Mat. Ya, sebab dah pakai ni. Itu masalah. Sebab jadi haji sebab nak glamour. Saya buat program dekat Labuan Sabah. Duduklah hotel kat Labuan, tengok TV Brunei. Perlawanan bola sepak. Haji Samsudin bola pada Haji Ahmad. Haji Ahmad bola kepada Haji Kamarudin. Semua Pak Haji belaka atas padang kan. Tak tahu sebab kat Brunei agaknya kena sebut haji tu kan. Ya Allah, solehnya permainan ni kan. Semua Pak Haji belaka. Mari pula seorang lagi. Saya Ustaz, kalau PhD ni tak adalah. Otak saya tak adalah PhD kan ya. Nak pergi haji pun lambat lagi kot. Tapi kata orang suara saya sedap. Masuklah pertandingan ya, Akademi Fantasia contohnya kan ya. Yang menang-menanglah. Yang kalah tu basah tudung mak dia, bukan yang kalah tu, mak yang kalah tu. Basah tu, ya Allah, hidup anakku tak bermakna dah, tak glamour dah kan ya. Adakah itu tujuan hidup? Mari seorang lagi pula. Saya Ustaz, PhD tak ada, haji tak ada, suara pun tak ada, tapi kata orang rupa saya ada rupa lah ya. Masuk pertandingan The Most Beautiful Creature Indonesia. Menang, dapat nombor 1. Datanglah syarikat-syarikat pengiklanan ya, suruh dia pegang teh cawan ya, laku teh ya. Orang nak jual kereta, suruh dia sandar kat kereta. Lesen tak ada lagi ya, laku kereta ya. Kalau ada toki-toki kambing akikah tu, suruh peluk kambing seekor, laku kambing ya. Adakah itu tujuan hidup? Jangan jawab dulu. Ada orang, saya glamour-glamour ni tak penting Ustaz. Yang penting kuasa. Ya, kuasa. Kalau berebut jawatan, nak jadi menteri ke, nak jadi presiden negara ke, kita fahamlah apa dia punya benefit ya. Ini sanggup santau menantau nak jadi ketua blok Felda je. Tak ada apa sangat pun kan ya. Bukan setakat di masjid, bukan setakat di Felda, di masjid pun orang bergaduh, berebut jawatan ya. Imam baca slow, alhamdulillah, dah lah imam, pencen lah, kami cari imam muda pula kan. Terus tak datang masjid dah, sebab dah turun jawatan ni, tak datang masjid dah. Nak kata sakit, petang-petang siram bunga depan rumah ya. Tegur,
Jimat, lama tak datang masjid, kenapa, sihat ke? Payahlah, teman ni Quran buruk. Orang tak nak pakai dah. Merajuk sebab dah tak ada kuasa. Adakah hidup untuk kuasa? Jangan jawab dulu. Ada orang ni pula, saya ustaz, glamour-glamour tak penting, kuasa tak heran. Yang penting 5 rukun hidup tertunai. 5 rukun hidup tertunai. Apa dia 5 rukun hidup? Kita ada 5 rukun Islam, kita ada 5 rukun negara. Kita ada 5 rukun hidup. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin 20 tahun. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin 30 tahun. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin 40 tahun, and then mampu. Istilahnya macam tu. Yang penting cukup itu. Adakah itu tujuan pencipta kita cipta kita untuk fisiologi need sahaja? Nak jawab soalan ini tak boleh tanya manusia. Kalau tanya manusia, itulah jawapan dia. Mungkin dia tak jawab dengan ayat, tetapi dia jawab dengan tindakan. Memberikan seluruh hidup untuk sesuatu yang defined as this is my purpose of life. So kena patah balik. Adakah hidup untuk glamour? Apa Quran cakap tentang, apa pepatah Melayu cakap tentang orang yang hidup untuk glamour ni? Orang yang fikir glamour ni, pepatah Melayu, dia tahu sebab orang Melayu ni kita tak boleh tegur direct nanti disantaunya kita Kena tegur secara berkias. Dia bagi peribahasa. Orang yang hidup untuk glamour ni disebut sebagai kenan merak. Kenan burung merak. Burung merak tu Burung merak, apa yang burung merak ada? Burung merak boleh terbang tinggi macam burung elang? Tak ada. Lompat atas cucu atap kan? Ada burung lain kawan dengan burung merak? Tak ada. Orang makan ke daging merak? Kata orang sedap, tapi orang tak makan. Apa yang burung merak ada? Cuba segah dia. Glamour lah. Lah kali orang cabut ekor buat tunjuk ngaji kan. So kalau orang perempuan lambat sangat bersiap pakai tudung tak tahu nak tamat di mana, di sini ke kan. Suami lah kata, peng cepatlah kenduri kahwin ni. Mak kamu ni kenan burung merak, kata bapak kan Itu kata orang tua. Quran cakap apa? Semua orang hafal ayat ni kot. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hidup untuk bermegah-megah telah melalaikan kamu, nantikan sampai kamu tiba di kubur. Then you know that is not the purpose of life. Hidup untuk kuasa. Ya Allah hidup untuk kuasa. Siapa manusia yang paling gila kuasa di dunia ni dalam sejarahnya? Firaun. Bukan setakat nak jadi presiden, jadi Tuhan. Tapi kita mungkin tak pernah jumpa Firaun. Di rumah kita di Malaysia ke ada binatang seekor tu. Kucing jantan. Apa perangai kucing jantan yang mak tak suka? Kucing jantan suka kencing merata. Kenapa kucing jantan suka kencing merata? Adakah dia nyanyuk ke? Tak Menanda kawasan. Cek, ini Myvi aku. Cek, ni kasut Adidas aku. Cek, ni kasut aku. Kerjanya exercise authority. So orang yang fikir kuasa ni hidupnya as if macam mentaliti kucing ni lah kan, memikirkan teritori. Tapi yang paling malang ialah makhluk yang ketiga ni tadi. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin. Makan, minum, kerja, rehat, kahwin. Habis umur. Orang ini Al-Quran sebut ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ini seperti binatang, ternak, bahkan lebih sesat. Allah tak kata mereka seperti buaya. Kalau buaya okey lagi, raja di sungai, ada kemegahannya. Allah tak kata mereka seperti singa raja rimba, ada megahnya. Tapi Allah kata mereka seperti binatang ternak. Binatang ternak. Apa yang binatang ternak ada? Pernah tengok kambing pagi-pagi keluar kandang? Saya nak menjadi kambing yang lebih baik daripada semalam. Ada? Mana ada? Kambing bangun pagi, dia fikir, hari ni aku nak makan apa, hari ni aku nak minum apa, siapa bini aku hari ni, itulah yang dipikirkan oleh seekor kambing. And yet dalam hidup ni berapa ramai manusia itulah yang dia fikir. Malah lebih hebat, bukan hari ni nak makan apa, hari ni nak makan siapa. Manusia. Masa nak sembelih korban haji, kita asah pisau nak sembelih kambing. Kambing ikat dekat tangga surau. Kambing tengok pisau ke tengok rumput? Cuba perhatikan.
Kambing tak tengok rumput, tak tengok pisau, dia tengok rumput. Sedapnya kalau lah boleh aku makan. Tak sampai terikat. Orang tengah asah pisau nak sembelih dia. Yang dia fikirkan ialah temboloknya, perut ni. So kalau orang hidup makan, minum, kerja, rehat, kahwin, makan, minum, kerja, rehat, kahwin, tak payah ceritalah tentang Syria, humanitarian, masalah inflation, GST kat Malaysia semua, whatever. Yang penting makan, minum, kerja, rehat, kahwin. Itukah tujuan hidup manusia? Tak boleh. That is not the purpose of life. So purpose of life apa? Cerita anak datin tak habis lagi ya. So sekarang kita berhenti. Don't worry, jangan risau. Ni dia punya footnote ya, nota kaki. Kalau tanya manusia, dapat jawapan yang salah. Lagi sedih kalau ada manusia jawab, tidak aku minta lahir ke dunia. Itu lagi hopeless lah ya. So kalau nak tahu hidup ini untuk apa, it's not just ask the right question to the right person ataupun kepada pihak yang sebenar. Kalaulah saya pegang ni, anda tidak tahu apa benda yang ustaz pegang tu. So nak tahu, tanya siapa? Tanyalah saya. Saya tuan dia. Lagi bagus tanya kilang yang buat dia. Siap bagi instruction with 14 different languages. Bahasa Norway, bahasa Inggeris, bahasa India, bahasa semua ada. Namanya instruction manual. So, what is your purpose of life? Bila saya sebut macam tu, dia kata, so kita kena tanya yang buat kita. Siapa yang buat kita? Allah. So, what does the Quran say about purpose of life? Alhamdulillah. Ada datin dia tanya. So, what does the Quran say about purpose of life? Alhamdulillah. Saya katalah. Akhirnya, dia suruh saya baca ayat Quran. Rather than saya baca, dia tak dengar. Blah, 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 kan dia? Dia suruh, apa Quran cakap tentang purpose of life? Saya bacalah sikit ayat pendek. Surah Az-Zariyat ayat 54. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali for the very specific, one exclusive, real purpose, and that is for you to enslave and submit yourself to me. Kamu hamba untuk memperhambakan diri beribadah kepada Allah. Rupa-rupanya kita ni hamba, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh terima ke kita semua hamba? Hamba rupanya, ingatkan bos selama ni kan ya. Rupanya hamba. Ada orang tak boleh terima dia hamba. Ya. Hidupnya katalah kita bayang orang tu kerja bola siang malam petang, bola siang malam petang bola ya, tuala Manchester United, apa ni langsir Manchester United, tah underwear dia pun Manchester United. Panggil dia, "Assalamualaikum hamba bola." Marah tak dia? Hoi, marah ya. Engkau orang pakai boot kat kaki, kau pakai boot kat mulut nanti dia katakan ya. Marah. Walaupun dalam hidupnya memang tak ada benda lain kecuali bola. Ada orang kerjanya perempuan menculik. Panggil, "Assalamualaikum hamba betina." Marah tak? Bang bagi. Tapi kalau minta derma, tak maaf cik, saya daripada surau Al-Ihsan, masjid kami tercabut bumbung semalam nak repair, bolehkah derma seikhlasnya? Kacau je orang tengah makan apa ni, sate kajang samuri ni ya. Keluarlah, nah RM10. Minta maaf bang, boleh tak bagi nama seperti ni, boleh claim ya, income tax semua ni nak bagi nama tu. Tulislah apa-apa yang ikhlas hamba Allah. Punyalah tak malu tulis yang ikhlas hamba Allah. Tulislah hamba jin ke hamba syaitan ke. Baru betul. Tak ada orang pun yang malu untuk mengatakan dirinya hamba Allah, yang ikhlas hamba Allah. Kenapa kita tak rasa tersinggung? Assalamualaikum hamba Allah. Ada siapa-siapa offended? Tak ada. Because subconsciously we know that's us. Itulah kita hamba Allah. Tapi terlupa. Kata anak datin ni, so maknanya kena duduk masjid siang malam pergi petang. Saya kata taklah macam tu. Ibadah ni macam ni, sini, ceritalah sikit. Okay, now I can answer the questions yang KIV tadi. Yeah? First, if you accept that you need God in this life, then only I can answer your question. Why you have to pray? Tadi dia tanya kan? If you accept that you need God in this life, then only I can answer the question, why you have to pray? Dia tak nak semayang, dia nak bela anjing, dia protes tentang scarf tadi, dia tak puas hati dengan Jaiz. Semua tu
presenting problem. The real problem is not that. It's something deeper. Iaitu, do I need God in this life? There's nowhere in our education this question is being addressed. Nobody knows. Triple PhD never ever came across this question. Do you need God in this life? Zaman datuk nenek kita dulu, soalan ni tak susah nak jawab. Perlu ketuhanan hidup ni? Memanglah perlu. Tentera Jepun, bom, menyorok dekat dalam bawah tanah ni. Sabarlah Pak Usup, tentera Jepun ni memang zalim. InsyaAllah dia akhirat bakar taklah lah ke neraka. Ya Allah, insyaAllah. Bila fikir akhirat, fikir syurga, soothing. Sebab hidup susah. Fikir akhirat, fikir Allah, barulah mendatangkan kekuatan. Hari ini anak-anak kita dah duduk di syurga. They already there di syurga. Kan? Apa nak semua dapat? Ayah nak basikal? Basikal boleh? Ting. Syurga lah tu kan? Nak PSP? Ting. Kalau dah hidup di syurga dunia, pasal apa nak fikir syurga akhirat? There is no reason why they need God in this life. Saya rasa itulah sebabnya datuk nenek kita dulu cakap, jangan bermusuh dengan kesusahan. Sebab kesusahan mengajar kita sesuatu yang education tak boleh ajar. Bila susah, doa. Doa kepada Allah SWT. So, do you accept that you need God in this life? If yes, then I can answer why you have to pray. If you accept that you have to pray, you need to pray, then I might suggest you some consideration why the scarf is relevant to you. Anjing, saya tanya dia lah, anjing. You pernah jumpa tak mana-mana ayat Quran sebut, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa bertemu dengan anjing, perangilah anjing dengan penuh keimanan, ya? Ada? Man ra'a minkum munkaran, siapa di kalangan kamu melihat kalban, anjing, maka cegahlah anjing dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, cegah dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, cegah. Ada? Tak ada. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Yang ada dalam Islam apa dia? Kalau anjing jilat bekas air, basuh 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Itu saja. Benci anjing, marah anjing, pukul anjing, terajang anjing, itu semua bukan ajaran Islam. Itu semua perangai orang Melayu. Jangan marah Islam atas apa yang orang Melayu buat. Melayu is something, Islam is another thing. Mungkin selembah, mungkin berbeza lembah. Bila saya bincang gitu, dia kata, kalau bincang agama macam ni, bolehlah terima. Dia cakap dengan, then I can consider. Dia katakan. Tapi kalau indoctrination, I don't like it. Tiba-tiba abang dia dekat tepi menyampuk. Ustaz, I don't think religion works on me anymore. Kata, saya terkejut. Baik adik dia yang outspoken, yang quote-unquote kurang ajar tu, tapi sebab dia tanya soalan, boleh saya jawab. Abang dia yang sepi, senyap, tiba-tiba kata, I don't think religion works on me anymore. Saya pun lost. Macam mana ke back to square one ni? So saya cakaplah pada dia. Saya kata, I'm not suggesting you to read any books written by any Muslim scholars. I want to suggest you to read a book written by other people, The 7 Habits of Highly Effective People. Cuma you reflect yourself, consider yourself as a Muslim, dan enhance your understanding on the idea of purpose of life. If you have any further question, you just let me know. I will try my best to attend, to come to you and to share whatever I can. Itulah yang boleh saya usahakan. So kami pun balik. Lebih kurang saja. Masa balik tu, mata saya ni nampak di atas meja Datuk dekat ruang tamu, buku-buku yang Datuk baca. Datuk baca buku-buku yang menunjukkan dia ni seorang yang keras. Yang ini salah, ini tak betul, ini bid'ah. So ayah macam tu, anak pula completely, kalau boleh izinkan saya, British minded, tak jumpa titik temu dalam rumah. Bila saya balik, selepas 2 minggu, Datin kontak kawan saya, bagi tahu pada saya, anak perempuan dia nak jumpa saya semula. Tapi masa tu saya di Jerantut, saya tak dapat balik ke KL, so tak jumpalah. Dia dah balik ke UK.
entah ada kat sini ke tak tahulah ya. Wallahu alam, saya pun dah tak ingat, lama dah. Kata mak dia, kata Datin, lepas perbincangan tersebut, anak perempuan dia jadi pendiam sedikit. Dan saya harap dia pendiam tu sebab dia mengambil masa untuk berfikir. Kejadian itu sangat memberi kesan yang besar kepada saya lah. Untuk memahamkan kepada saya yang balik daripada UK ni, yang balik daripada Ireland, bahawa masyarakat Malaysia tu berada di peringkat yang mana. Dan sebenarnya tak perlu pun belajar kat boarding school di UK untuk menjadi seperti mereka berdua. Yang belajar kat Malaysia pun macam tu juga. Soalannya ialah ketika masyarakat sudah begitu, kita yang memikul tanggungjawab untuk mendidik, menyampaikan Islam, mengajar, memahamkan, sudahkah kita mengubah pendekatan kita yang bersifat, contohlah nak menghukum ke, nak marah ke, nak apa ke, ketika masyarakat sudah macam tu. Jadi bila balik ke Malaysia, walaupun saya rasa sejak balik Malaysia ni badan jadi besar ya, stres, kepala pun dah mula botak kan, sikit-sikit lah dah jatuh dah rambut-rambut ni apa semua ni, tapi saya rasa dari satu sudut saya tidak regret balik ke Malaysia, sebab realiti Malaysia memaksa kita untuk berfikir balik, kita ni berada di tahap yang mana dan apakah yang perlu diubah. Maka buat kerja sikit-sikit, kita akan stop sikit lagi. Buat kerja, macam-macam kerja lah buat. Akhirnya, saya buat program training, motivasi. Pejabat, korporat semua. Dari segi pendapatan baik, masuk semua. Kami bekerja bersama-sama. Saya, kemudian penghulu kita, Syakir. Lepas tu ada seorang lagi rakan kerja sama-sama. Bolehlah jalan, tapi hati tak tenang melihat perkembangan di Malaysia. Kerja sangat sibuk sehingga pada tahun 2012 saya dah terlalu macam burn out kot ya, dah tak tahan sangat. Pada masa itu ada sebuah syarikat kontak saya. Ustaz, kami nak minta Ustaz buat program kursus 3 hari 2 malam untuk syarikat kami. Boleh tak tarikh sekian-sekian? Saya kata boleh. Cuma saya hanya ada 3 modul yang saya boleh justify modul ini within my knowledge and capability to deliver. Lepas tu dia jawab, dia kata tak apa Ustaz, yang penting Ustaz ceramah. Ya. Jadi saya masa tu rasa macam apa tujuan panggil saya? Sebab dia kata yang penting saya ceramah. Maknanya ni apa, minat ke apa kan ya? Tak nak, saya tak nak. Masa tu kepala tengah tak betul sikit. Saya kata saya tak nak. Bila tak nak dipujuk, dia kata, "Come on lah Ustaz, please, ni dah hujung tahun, kita nak habiskan bajet semua." Dan dia offer pada masa itu RM14,000 untuk program 3 hari 2 malam, which is double daripada average yang orang dapat. Dan pada masa itulah saya persoalkan apa yang saya buat lah. Pergi ceramah, motivasi semua ni, sebenarnya can you justify what you are doing in front of Allah SWT? Secara fiqahnya lulus. Mereka nak, mereka sanggup bayar, saya deliver, mereka puas hati, fiqah lulus. Tapi saya balik rumah, saya tidak boleh tenang. Sebab soalannya ialah, apakah ceramah saya deserve to be paid 14,000 and yet they say, Ustaz ceramah lah apa-apa, yang penting Ustaz datang. Maknanya di masyarakat di Malaysia ada penyakit. Suka dengan ceramah motivasi satu, lepas satu ceramah, lepas satu ceramah, and yet nothing's change. Duit banyak, bayar, dan ramai orang manipulate. Sama ada yang tua macam saya ataupun fresh graduate. Semester lepas kena maki dengan lecturer sebab tak datang kelas. Semester berikutnya graduate pakai motivasi, pelajar-pelajar cemerlang di sekolah. Hypocrite. And people make money. Masa tu saya ingat lagi, saya nak stop, saya nak tutup syarikat, tapi saya ada benda yang saya kena concern pada masa tersebut. Ada kawan-kawan kerja sekali, mereka ada tanggungan. Macam mana saya nak tutup bisnes saya? Saya ingat lagi Ramadan 2012 tu, saya berdoa di Masjid Besi. Saya kata, "Ya Allah, tolonglah berhentikan aku daripada kesibukan ini. Apa nak jadi jadilah." Macam itulah, ya. Tiba-tiba satu demi satu berita datanglah, ya. Sahabat saya Syakir
berhijrah ke Manchester, ya. Isteri menyambung pelajaran, seorang dah pergi, seorang lagi sambung belajar dekat UKM, dan saya sudah tidak ada rakan kerja, tinggal saya seorang-seorang. Dengan penuh gembiranya saya menutup syarikat dan menganggur di rumah. Apa aku nak buat lagi hidup ni kan. Umur dah 38 ni masa tu kan, 38 nak masuk umur 40 ni. Kita punya rasa ketakutan tentang baki umur tu menyebabkan this is no longer masa untuk try. You must find something genuine and work on it till the end of your time. Dan saya sambung belajar di UKM. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak aspek, saya fikir kerja yang paling bersih, walaupun mungkin dari segi profession wise-nya, kerjaya financialnya bukanlah yang terbaik, tetapi bekerja di dalam pendidikan di sebuah sekolah adalah yang terbaik. Dan sebelum saya masuk kepada topik ni yang akan kita bincang sesi lepas ni sikit-sikit je slide-slide tu, saya pergi ke secara intensif, pergi ke sekolah-sekolah MRSM, sekolah so and so, tak nak sebut lah ya, MRSM, kemudian sekolah menengah so and so yang elit-elit kat Malaysia ni. Dan saya buat conclusion, sekolah-sekolah ini no longer sekolah-sekolah seperti di zaman tuan-tuan dan puan-puan. There's a very serious problem in the education di sekolah berkenaan, dan sangat-sangat membimbangkan. Perlunya untuk dibuat satu reshuffle, satu perubahan yang baru, yang insya-Allah nanti kita bincanglah dalam sesi yang berikutnya. So bila nak berhenti je kan berikutnya. Dan kerana itulah sekarang ini saya fokuskan kepada education. Saya nak rumuskan 2-3 benda saja kesan daripada pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi tu. Kami gerakkan sekolah ini berdasarkan beberapa kaedah. Bila nak berhenti, saya tutup dengan cerita. Ada lagi cerita? Tak payahlah, kita berhenti dulu. Berapa minit? 15 minit kot ya. InsyaAllah lebih kurang dalam 10.55 ke 10.50 ke 11 ke, ikutlah ya. Kita sambung balik pada konten yang asal saya cerita lah. Yang tadi tu bukan cerita merepek ya. Itu cerita, ada something yang nak disampaikan lah ya. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.